Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat bersama kita di dalam halaqah majlis ilmu Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik belaka dan bersedia nak menerima input dan ilmu yang akan dikongsikan oleh bintang ilmuwan kita sebentar sahaja lagi. Sebelum itu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua keluarga besar Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru yang sentiasa bersama dengan kita mengikuti perbincangan-perbincangan dan sudah tentu dan sudah pastinya untuk kebaikan dan juga kefahaman dalam perkara agama. Hari ini topik perbincangan kita berkenaan dengan air mata Palestin. Bagaimana kupasan dan perbincangan, ke mana hala tuju perbincangan kita, emosi dan semangat yang cuba kita bangkitkan. Kita akan bersama dengan bintang ilmuwan kita sebentar sahaja lagi. Sidang penonton, biasa kita dengar dengan satu lafaz, tidak sempurna iman seseorang di kalangan kamu selagi mana kamu tidak mencintai saudara kamu seperti mana kamu mencintai diri kamu sendiri. Jadi hari ini kita cuba nak bangkitkan semangat untuk kita mengenang sahabat-sahabat saudara kita di Palestin. Anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan topik air mata Palestin. Anda juga boleh menyaksikan siaran pada hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Hari ini kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdullah untuk bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Alhamdulillah. Ustaz, hari ini bertemu lagi Ustaz. Masya-Allah. Jadi Ustaz, saya mula-mula bila mana dengar saja tajuk kita pada hari ini tentang air mata Palestin, saya kata ini memang kita akan bersama dengan satu sosok yang pada hari ini, sebab penceritaan dan juga ada penonton-penonton kata saya sukalah dekat Ustaz sebab Ustaz selalu bawa papan putih, dia kata, ataupun lukisan. Hari ini belum ada Ustaz. Ini belum ada Ustaz. Baik, okey Ustaz, permulaan lah. Biasanya ada orang kata, apa pasal kita ni sibuk-sibuk, dia kata, dengan Palestin. Dia kata negara kita pun ada, kita tak terjaga, dia kata sibuk dengan negara orang. Lepas tu pula ada yang kata, kita ni sibuk sangat, dia kata, dengan Masjidil Aqsa. Dia kata masjid sebelah rumah kita pun kita lupa nak tengok, masjid dalam karya kita pun kita terlupa untuk imarahkan. Yang kita sibuk fikir masjid yang jauh-jauh di Aqsa tu kenapa? Bukan ada kaitan dengan kita pun. Dia kata orang di situ ada, biarlah mereka yang jaga. Kenapa kita pula sibuk-sibuk? Kenapa seluruh umat Islam secara spontan, tanpa dikomando, tanpa disuruh, automatik hati mereka ni rasa macam rindu ataupun ingin membantu Masjidil Aqsa dan juga Palestin? Kenapa? Jawapannya daripada Ustaz. Silakan sebagai mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Yang dirahmati Allah, Tuan Ustaz moderator kita, seterusnya kepada seluruh kru Tanyalah Ustaz dan para penonton yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berbicara mengenai Palestin pada ketika ini, ya. Okey. Sebelum kita cerita mengenai kenapa, why kita perlu maknanya melihat kepada Palestin itu, saya nak cerita sikit mengenai tanah di Palestin tu. Okey. Dalam syariat yang dibawa sejak daripada Nabi Adam AS sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW. Okey, dari sudut akidah, para Nabi dia bertauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Itu risalah para Nabi. Syariat berbeza-beza. Syariat ni maknanya jalan hidup, hukum hakam berbeza-beza antara para Nabi, ya. Okey. Tapi ada satu kesamaan daripada para Nabi dulu sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, iaitu mengenai wakaf. Wakaf ni maksudnya apa? Satu bentuk harta yang kita hentikan manfaatnya untuk personal diri kita. Kita serahkan dia untuk kegunaan semua orang, kegunaan agama, kegunaan orang-orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul, dan Rasul-Rasul para Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi tanah Masjid Aqsa ni telah diwakafkan daripada zaman Nabi Ibrahim AS lagi. Jadi Nabi Ibrahim dia membangunkan Masjid Aqsa, kemudian Masjidil Haram,
Kemudian disambung wakaf itu oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Ibrahim ini 1800 tahun sebelum Masihi. Kalau kita nak tengok dia punya timeline dia, 1800 tahun sebelum Masihi. Kemudian dibangunkan kembali Masjid Aqsa oleh orang beriman daripada syariat Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian dijaga sampai kepada syariat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dijaga sampai Nabi Isa alaihissalam 1 Masihi. Sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW 610 Masihi Nabi dapat wahyu. Maknanya bermula konsep wakaf tu tak ada. Sebab itu ketika Rasulullah wafat, Rasulullah maknanya menggalakkan untuk pergi Masjid Aqsa. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda mana datang ke Masjid Aqsa, dia diamanahkan, wakaf itu diserahkan kepada orang beriman. Dia bukan dirampas. Orang Islam tak rampas Masjid Aqsa. Dia diserahkan oleh padri patriark, padri ketika itu daripada syariat Nabi Isa AS, padri Nasrani. Maknanya hari ini kami dah tak mampu nak jaga dah. Sebab kami sentiasa di bawah Rom dan sebagainya. Kami serahkan kepada orang beriman. Tetapi ketika itu, komander Islam ketika itu, dia kata, oh, maknanya bagi akulah. Dia kata, aku nak serahkan kepada pemimpin pertama umat Islam. Itu yang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang daripada Madinah, pergi ke Masjid Aqsa untuk menerima serahan kunci wakaf Masjid Aqsa. Kan? Sebab itu ketika perang salib pada 1089 Masihi, orang Nasrani, orang-orang salib rampas Masjid Aqsa. Satu dunia tahu bahawa ini tanah wakaf, tidak boleh dirampas. Okey. Jadi maknanya sebab itu orang Islam datang untuk ambil balik. Ketika Masjid Aqsa dan Palestin diambil oleh Yahudi pada 1948, Yahudi ahli kitab juga tahu. Sebab itu ahli kitab banyak tanah-tanah dirampas. Masjid Aqsa dia tak boleh rampas. Dia tahu itu tanah wakaf. Dia cuba pujuk untuk diserahkan kepada dia. Dan ada yang orang-orang Arab ni yang pening-pening zaman dulu, dia jual tanah sekitar Masjid Aqsa tu kepada orang Yahudi. Sampai ada fatwa mengatakan haram menjual tanah kepada orang bukan Islam di sekitar Jerusalem tu. Tapi ada tanah-tanah yang telah terlepas. Sebab dia minta, tak nak aku belilah, mana untuk jadi milik dia. Kan? Dan bila kita sebut pada soalan pertama, kenapa kita nak beria untuk ke Masjid Aqsa? Sebab itu tanah wakaf orang Islam. Kalau satu hari nanti orang Arab tidak mampu menjaga dia, mana-mana orang Islam kena datang bantu dan jaga. Seperti mana Khalifah Utsmaniyah daripada bangsa Turki pernah datang menjaga. Seperti mana Salahuddin Al-Ayyubi daripada bangsa Kurdish pernah datang untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Dan tidak mustahil, kalaulah satu hari nanti tak ada siapa jaga, kita orang Melayu yang hati ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul, kena pergi sana, kena datang sana, kena jaga sana. Sebab dia tanah wakaf bagi orang beriman. Contoh macam beginilah, Masjid Haram contohnya. Kata satu hari nanti contoh kata orang Arab kata, kita malah nak jaga Masjid Haram lah, kita nak buat benda lain lah kan. Kita nak jual lah tanah Masjid Haram. Tak boleh. Sebab itu adalah tanah wakaf. Kita orang beriman daripada mana-mana kena datang. Sebab itu dulu, sebelum wujudnya negara Saudi, berapa ramai orang Melayu daripada Patani, pada Melayu daripada Nusantara ini, sampai terkenal sebagai orang yang tanah Jawi, berada di sana. Dan sekarang bila Arab Saudi dia maknanya nak membangunkan, banyak maknanya tanah wakaf, orang tahu tanah wakaf ni tanah milik orang, mana dibagikan secara faraid, maksudnya bahagian-bahagian yang pemilikan orang Melayu. Orang Melayu pernah berada di sana dan pernah menjadi orang yang besar juga dalam menjaga Masjid Haram dan maknanya Masjid Nabawi. Sebab itu tanah wakaf. Dia bukan tanah suka-suka nak bagi ke apa semua. Jadi sebab itulah apa yang berlaku di Masjid Aqsa dia terasa kepada kita, sebab itu tanah kita. Itu juga milik kita sebagai orang yang beriman. Subhanallah, itu dia baru kita dapat dengan kata orang terperinci tapi ringkas untuk berikan kepada kita. Kenapa beria-ia, kenapa seronok sangat, kenapa rasa macam seolah-olah itu adalah tanah kita. Sememangnya memang adalah tanah kita yang patut dijaga, kerana itu adalah tanah wakaf yang bukan sewenang-wenangnya boleh diberikan pada sesiapa dan juga dirampas oleh sesiapa. Baik, kalau kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak, katanya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, adakah isu Palestin merupakan satu ujian buat umat Islam akhir zaman ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita. Ujian ataupun hanya sekadar tontonan? Okey. Silakan Ustaz. Saya suka nak jawab benda ni dengan beberapa tanah yang disebut dalam hadis Nabi SAW dan juga di Al-Quran. Kan? Ada beberapa tanah yang disebut. Contohnya macam dia panggil Mekah Madinah dipanggil Darul Aman, negeri yang aman. Kan? Ini disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, wa hazal baladil amin. Ini adalah negeri yang aman. Mana Darul Aman. Okey.
Ada yang dipanggil Darul Barakah. Darul Barakah ni mana? Yaman dan juga Syam. Sebab Nabi pernah mendoakan, Allahumma barik Yamanina, Allahumma barik Syamina. Allahumma barik Yamanina, Allahumma barik Syamina. Ya Allah, berkati Yaman, berkati Syam. Dipanggil Darul Barakah di situ. Ada yang dipanggil sebagai Darul Fitan. Darul Fitan ni negeri fitnah. Negeri fitnah ni Iraq. Iraq ni memang daripada dulu negeri fitnah dipanggil, sebab banyak berlaku peperangan kerana fitnah sejak zaman dulu lagi. Sebab tu kalau kita lihat bagaimana sejak zaman dulu, bagaimana Nabi Ibrahim AS, kan, maknanya di Ur tu di Iraq sekarang, maknanya terfitnah, dibakar, kemudian berlaku peperangan. Kita pernah kalau baca sejarah, Nabucodonosor berasal daripada Iraq, yang orang pernah menghapuskan kota Jerusalem. Kemudian ketika zaman kita ni, zaman Baghdad, maknanya berlaku peperangan kerana fitnah, hancur Baghdad dilanggar Mongol. Dalam kurun ke-19, maknanya Amerika dan tentera bersekutu menghancurkan Baghdad. Dan nanti di akhir zaman, peperangan akhir zaman juga terjadi di antara Sungai Furat dan Sungai Dajlah, berada di Iraq. Iraq ni dipanggil Darul Fitan, dan ada disebut sebagai Darul Syuhada. Darul Syuhada ni adalah Palestin, kan? Sebab daripada dulu lagi peperangan kerana agama yang berada di situ. Sebab tu kalau kita lihat dalam sejarah sendiri, Nabi Zakaria kena sembelih, kena geraji di situ, Nabi Yahya di situ, para anbiya banyak di situ. Kita lihat macam mana perang salib hampir 200 tahun berada di situ. Ini sekarang dengan Yahudi, dan akhir zaman besok peperangan antara orang beriman dan Dajjal juga berakhir sekitar situ, di mana memang Darul Syuhada. Balik pada persoalan, adakah dia sebagai ujian ataupun tontonan? Dia ujian daripada sudut apa? Orang di sana ujian dia adalah menanggung penderitaan, kematian dan sebagainya. Kita di sini ujian kita adalah, ada tak Allah nak tengok senangnya kita itu membantu ataupun tidak, lapangnya kita mendoakan ataupun tidak. Kita punya maknanya kesihatan kita, ada tak kita mengusahakan sesuatu ataupun tidak. Itu ujian kita. Sebab apabila kita sebut ujian, dia bukan kesusahan semata-mata, senang juga ujian, kan? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk kami uji mana di antara kamu yang baik amalan dia. Jadi maknanya, ada tak kita membantu ataupun tidak, berdoa ataupun tidak, berusaha ataupun tidak. Itu adalah ujian kepada kita pula. Sebab tu apa yang berlaku di sana, dan seluruh orang beriman, jangan lupa doakan, jangan lupa membantu, jangan lupa mengusahakan sesuatu. Sebab orang beriman itu kalbunyan, kata dalam hadis Nabi SAW. Kalbunyan ni bukan seperti orang bunyan. Maknanya bunyan ni maknanya bangunan, bukan semua bangunan. Maknanya dia melengkapi antara satu sama lain. Kalau dinding tak cukup, kita kena lengkapkan dinding. Atap tak cukup, kita tetap lengkap ke atap. Itu sifat orang beriman, kan? Kalbunyan, seperti sebuah bangunan yang melengkapi antara satu sama lain. Jadi dia adalah ujian bagi kita dan bagi seluruh orang Islam dan bagi masyarakat setempat itu. Kalau bunyan kejap ada, kejap tak ada. Kejap nampak, kejap tak nampak. Seperti satu bangunan yang mana saling melengkapi di antara satu sama lain dan memperkukuhkan eratan tautan tersebut. Dan bukan hanya sekadar tontonan, bukan hanya sekadar sekadar kita melihat daripada jauh, tetapi juga ujian buat kita yang ada di sini, apa usaha kita. Baik, sidang penonton, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita dengan topik perbincangan air mata Palestin. Yang mana kita lihat pada ketika ini berkenaan dengan isu ini semakin merunsingkan, krisis semakin berbangkit dan juga mendatangkan kerisauan dalam hati kita. Jadi kita bawakan kepada anda perbincangan berkenaan dengan tanah saudara kita di Palestin. Baik Ustaz, sebelum saya ambil soalan di Facebook, saya sebenarnya terfikir, dan saya rasa penonton-penonton pun ada yang terfikir, mungkin ada yang perasan ataupun tidak, sejak bermulanya daripada dulu sehinggalah kini, yang menjadi isu yang berbangkit adalah pada satu daerah saja. Bukanlah pada semua, ataupun tidak disebutkan tentang daerah-daerah yang lain, tetapi yang disebutkan adalah Gaza, Gaza dan Gaza. Ada apa di situ dan kenapa di situ dan kenapa tidak di tempat lain, Ustaz? Sedikit dari Ustaz. Okey. Israel ni apabila dia dapat menjarah negara Palestin dan dia mendapat pengiktirafan daripada PBB untuk membuat sebuah negara, kan? Jadi dia membagikan tanah Palestin tu kepada 3 zon. Okey.
Yang pertama dipanggil zon A, zon B dan zon C. Zon A untuk orang Arab saja. Contoh macam zon A ni macam Jericho, Nazareth, begitu juga dengan Gaza, zon A. Zon B untuk orang Yahudi saja. Contoh sebahagian tanah daripada Hebron, itu zon B. Begitu juga macam Tel Aviv dan sebagainya. Dan zon C. Zon C ni iaitu di Jerusalem. Jerusalem ni orang Arab dengan orang Yahudi yang lahir di sana boleh duduk sekali. Zon A orang Arab saja, zon B orang Yahudi saja. Orang Arab pun tak boleh masuk kat situ. Zon A tadi orang Yahudi pun tak boleh masuk kat situ. Salah dari sudut undang-undang dia lah. Okey. Walaupun zon A diberi kepada orang Arab, tapi 5 benda Yahudi jaga. Apa dia? Iaitu hak maknanya bekalan air Yahudi jaga. Yang keduanya hak ruangan udara. Ruang udara Yahudi jaga. Yang ketiganya hak bekalan elektrik Yahudi jaga. Yang keempat iaitu hak sepadan immigration Yahudi jaga. Dan yang kelimanya hak keselamatan, maknanya security tentera Yahudi jaga. Okey. Jadi di antara banyak-banyak zon A ni, Nazareth lah, Jericho lah dan tempat-tempat yang lain, Gaza satu-satunya kawasan yang ada sepadan. Jadi orang di Gaza minta 5 hak ni diberikan kepada dia. Dan Yahudi tak nak bagi. Dia nak hak immigration, dia nak hak air dijaga, dia nak ruang udara dijaga, dia nak hak keselamatan dijaga, begitu juga dengan elektrik dijaga, dan Yahudi tak nak bagi. Kenapa orang Barat ada yang membela Israel? Jadi kita faham why, kenapa. Sebab bagi dia pula, okey, ini dah sebuah negara dia iktiraf. So maknanya hak dia lah untuk letakkan syarat-syarat. Okey, negara dia adalah hasil daripada penjajahan ataupun rampasan daripada orang Palestin. Kenapa syarat tu nak diletakkan? Kemudian orang tu, okey, kalau dia kata kami nak buat air sendiri, tak boleh sudut undang-undang. Maka dimarah orang tu, diserang orang tu, dibom orang tu tanpa belas kasihan. Orang tu minta beberapa hak yang sepatutnya ada pada dia, dan memang sepatutnya itu hak dia. Hak air, hak elektrik, benda asas. Maknanya mungkinlah kita kata hak immigration. Maksudnya, tapi hak-hak yang lain. Kenapa tidak diberi? Dan tidak diberi, mereka memperjuangkan, mereka dibom, mereka dibunuh. Dan bukan penentang-penentang ataupun yang ada orang ada jiwa pejuang. Anak-anak kecil, perempuan-perempuan. Kenapa benda itu sampai berlaku? Ini yang kita lihat daripada sudut maknanya tidak berhati perutnya orang Israel pada saya dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia lah. So maksudnya memang dia keras. Kalau kita lihat dalam Quran, para nabi pun dibunuh. Para Nabi Zakaria digergaji kepalanya, Nabi Yahya disembelihnya, apa lagi nabi-nabi yang lain yang tidak dibuat dan tidak disakiti. Nabi pun disakiti, apatah lagi orang-orang awam macam kita dan macam orang lain. Sebab itu mereka menganggap bangsa selain daripada Yahudi ini seperti haiwan bagi mereka. Sebab mereka kata mereka lah bangsa yang terbaik di dunia dan sebagainya. Terbaik akhlak mengikut Islam, macam mana, dan seluruh umat faham baik itu adalah akhlaknya baik, sesama manusia baik, memberi manfaat kepada sesama manusia, sesama makhluk, itulah baik. Bukan baik kita rasa macam aku baik tapi aku tumbuk kau, tapi aku baik aku terpilih. Bukan begitu, itu punya cara berfikir. Itu kita tengok macam ada something cara berfikir di kalangan orang Yahudi begini. Kita bukan mengata dia yang begitu teruk, kita lihat action dan cara berfikir dia. Dan kita boleh bandingkan. Tuan-tuan sekalian, hari ini rujukan psikologi satu dunia adalah DSM-5. Kalau pun ada kita tak setuju DSM-5 satu macam dalam dia membahaskan LGBT, kita boleh baca antara penyakit mental. Kita boleh baca di situ. Dan cuba matchingkan dengan cara pemikiran orang Yahudi. Penyakit mental ada 1800 penyakit mental tau. Antaranya narsisistik, dia je betul, orang lain je salah, suku-suku nak buat orang. Itu penyakit mental yang bukan takrifan kita, Barat yang takrifkan. Jadi maknanya ada something di situ. Dan bila kita bicara mengenai orang yang ada berpenyakit begini, kita kena ada cara mengurus dia. Maknanya kita boleh, kita diplomatik lah. Okey dah elok, boom, kita kena balik. Tak boleh, dah ada cara mengurus dia. Itu yang kita kena sama-sama fikir, negara Islam kena fikir, dan macam mana kita boleh fikirkan bersama begitu. Baik. Mungkin salah satu daripada penyakit mental tu ada pada mereka mungkin bukan satu banyak. Bukan satu banyak. Kenal pasti masalahnya dan kenal pasti juga cara penyelesaiannya. Baik. Soalan
terus di Facebook dari sahabat kita Mar WKN katanya, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, sampai bilakah saudara seislam kita di Palestin terpaksa menanggung beban kezaliman dan perperangan tanpa henti dari dahulu hingga kini? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita untuk persoalan ini. Sampai bila Ustaz? Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW dan juga sejarah macam saya sebut tadi, ada beberapa tanah yang disebut dalam hadis dalam Quran. Darul Aman Mekah Madinah, Darul Barakah Yaman dan juga Syam, Darul Fitan adalah Iraq, Darul Syuhada adalah Palestin. Jadi maknanya memang mereka di situ tu akan berhadapan dengan peperangan sampai akhir zaman sebenarnya. Besok peperangan antara orang Islam dan orang Yahudi, Dajjal berakhir di situ. Mana bumi itu memang bumi syuhada. Okey. Saya suka apa namanya, kalau saya pergi sana, saya hampir tak bulan bawa ke sana sebelum saya kena blok orang Yahudi. Dia tahu kita manage bantuan, dia blok. Dia dah kenal Ustaz. Dia kenal saya, tapi dia blok saya rasmi. Dia tak tahu kita boleh cara masuk dengan dengan cara kita. Okey. Saya pernah bincang dengan Imam Masjid Aqsa. Saya kata, apa rahsia kekuatan dan keberanian orang Masjid Aqsa? Apa rahsia dia, keberanian dia, perjuangan dia, tak takut mati kan? Apa rahsia dia? Saya nak belajar juga apa rahsia dia kan? Jadi apa yang maknanya disebut oleh Imam Masjid Aqsa sebenarnya bukan rahsia apa keberkatan tanah Darus Syuhada itu menjadikan mereka berani sebenarnya. Oh ya ke? Macam contoh bulan Ramadan lah. Keberkatan yang ada pada Ramadan yang jadikan orang boleh nak buat amalan. Kan? Jadi maksudnya okey, satu hari saya bawa jemaah pergi Masjid Aqsa. Waktu tu berlaku kepanasan di Gaza juga. Gaza. Jadi merebak juga sampai ke Jerusalem. Kan ini lebih teruk Tak pernah Yahudi tutup border, seluruh border negara Palestin ditutup. Tak pernah. Kali ini ditutup. Dulu walaupun berlaku di Gaza tetap buka, kita boleh masuk. Okey. Saya suka tengok kadang-kadang iklan di TV. Dia kata yang membantu Palestin adalah beberapa negara-negara Islam dan Europe, dan yang keduanya Malaysia. Nama Malaysia bukan kecil tau kat Palestin. Saya tengok dekat TV dia, TV Israel, Malaysia besar. Lepas tu kita dulu kempen Israel koyak. Woi, koyak sungguh dia. Okey, saya nak cerita balik gitu. Jadi waktu saya nak pergi tu, jemaah saya kata, Ustaz, kita batalkanlah, takutlah saya. Kita batalkanlah trip ni, saya takutlah. Saya kata terpulang, siapa yang tak berani nak pergi tak payah pergi. Tapi siapa yang nak pergi, sebab saya dah bayarkan tiket semua kan, maknanya, dan juga hotel-hotel kat sana. Hotel-hotel memang tak boleh batal. Kapal terbang mungkin ada dapat refund lah. Siapa nak pergi, tak nak pergi tak apa. Kita tak paksa. Okey. Akhirnya syarat semua bersetuju pergi. Waktu tu dekat 30 lebih orang kita pun pergi. Waktu tu perang dekat Gaza. Merebak juga sikit di Jerusalem. Sampai di Jerusalem, kita pun macam biasa, maksudnya sampai apa semua. Okey, berlaku juga penunjuk perasaan. Saya nak pergi ke masjid. Makcik-makcik yang takut ni, tadi dia berada ke depan tau. Wow, Aqsa. Depan polis tentera Palestin, Israel. Saya kata, makcik ni sebelum bertolak bukan takut lagi kan? Dia berani. Saya teringat kata-kata Imam Al-Aqsa. Keberanian itu dengan keberkatan Masjid Aqsa. Keberkatan Masjid Aqsa itu sendiri. Jadi apabila bicara mengenai sampai bila kita rasa terbeban dan susah, bagi mereka, betul, kalau kita tengok perkongsian kan, suami aku syahid, alhamdulillah. Kita menangis pelik. Dia alhamdulillah, anak aku sedih, tapi dia akan tunggu aku di syurga. Dia pada dia okey, ini benda yang kegembiraan buat kita. Memang dia susah zahir, tapi dalaman dia kuat. Kan? Ini yang maksudnya kita tengok sampai bila, memang sampai akhir zaman. Kita pula dah tahu sampai bila apa peranan kita. Sebab ini peluang kita untuk membantu apa yang sepatutnya. Kan? Maknanya dalam dunia ini ada satu tanah yang memang dari dulu tidak akan dibiarkan oleh orang beriman dan perlu dibantu. Kita tahu benda tu, kita kena rancang lah. Kan? Kalau kita perasan, setiap bulan Ramadan mesti berlaku peperangan di sana. Tahun ini saja pelik sikit berlaku pada Rabiul Awal. Saya sebab setiap kali bulan Ramadan kita dah prepare apa nak boleh bantu dan sebagainya sebelum dalam Rejab lagi. Kali ini pelik sikit. Tapi dah dapat sign kawan-kawan kat saya cakap nak kena sangat. Tapi Rabiul Awal, saya kata, Rabiul Awal. Betul, Rabiul Awal jadi. Kali ini selepas sempena dengan kelahiran Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi maknanya Yahudi pun dia ada dia nak senang faham, macam kalau bahasa kita sama macam feng shui lah. Dia nak serang, dia bukan serang, dia percaya tau bila tarikh patut dia boleh menang pun semua. Sebab Yahudi ni satu benda yang kalau kita nak faham, oleh kerana banyaknya Nabi diutus daripada bangsa Yahudi,
nature percaya benda gaib ada dekat dia. Lepas tu kita pelik, dia tak percaya Nabi Muhammad, tapi kenapa dia percaya pada perkhabaran Nabi Muhammad? Dia percaya sebab dia percaya pada pelik-pelik, badan dia penuh tangkal. Kan? Orang Yahudi, orang Palestin baling batu, kenapa dia boleh tembak orang Palestin tu? Bagi dia, kena batu tu sway setahun hidup dia. Sebab tu, daripada aku ada batu, aku tembak aje. Dia percaya benda macam tu. Saya kalau bawa orang pergi jemaah, bawa ke sana, jemaah semua dah duduk, dah rehat apa semua, saya biasakan keluar, saya nak cuba faham cara dia berfikir. Dia suka kalau saya pakai cincin kan. Saya akan cakap, kau tahu tak, cincin aku ni batu dia kan malam-malam boleh mimpi tau, kau nak minta ajar. Dia suka cerita macam tu. Dia suka. Jadi jual lah kat aku. Mana boleh. Saya suka menyakat dia macam tu. Hatta seprofesional mana pun. Dia mudah percaya. Dia mudah percaya. Sebab itu ketika Ariel Sharon kan, mana koma 5 tahun, saya kata, come on, kau punya perubatan tinggi apa? Kau tahu dia dah brain death, mati dah dia. Kenapa kau nak simpan dia dah dekat 5 tahun? Dia kata tak, kami tengah ubat sebab dia kena sihir orang Islam. Lepas tu dia koma, kita tengah ubat. Lepas 5 tahun dia meninggal, padahal dia isytiharkan mati, padahal dah brain death matilah. Saya kata, macam tak percaya? Tak boleh lah. Sihir orang Islam memang kuat lah. Bagi dia, Ariel Sharon kena sihir. Apa dia? Sebab itu dia nak menyerang tu, dia kira dia. Dia feng shui lah, nak selamat kira apa semua tu. Dia menang ke tak? Kali ni kita tengok betul ke tak dia punya dia punya kira-kiraan tu. Boleh menang atau boleh menang atau tidak? Sebab benda kiraan benda khurafat kan, benda-benda yang berkaitan dengan ramalan-ramalan masa depan, dan dia berangi dalam Islam benda tu. Betul. Baik Ustaz. Sebelum ambil soalan di Facebook, ada juga orang yang dia kata, saya tak nak lah tolong Palestin, dia kata. Sebab saya tak nak menang lagi. Sebab kalau menang, dia kata kiamat semakin hampir. Jadi dia percaya kalau Palestin menang, maka kiamat semakin hampir, maka itu adalah tanda-tanda kiamat sudah semakin hampir. Maka dia kata, aku nak tengok je, aku tak nak tolong, aku tak nak bantu, sebab tak nak berlaku kiamat lagi. Komen Ustaz sedikit berkenaan dengan orang yang berfikir seperti ini. Perjalanan alam ni, dia punya jadual lah kan. Contoh macam 10 tanda besar kiamat, Imam Mahdi keluar, kemudian Dajjal, kemudian Nabi Isa, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, kemudian maknanya ada 10 tanda kan. Dia ada jadual dia punya ada rentetan yang telah diceritakan dalam hadis Nabi SAW. Kita nak tolong ke tak nak tolong, kita termasuk dalam jadual tu. Kita termasuk dalam bahagian itu. Jadi maksudnya contoh gini lah. Okey Aisyah, aku tak nak ni lah, nanti maknanya kalau buat tu benda tu nanti cepat mati kan. Buat ke tak buat ke, kita akan mati. Tetap akan mati. Kita akan mati, contoh kan. Aku tak adalah naik kereta kena mati kan. Kita tak nak naik pun, kita akan mati sebab lain. Macam kita tak nak bantu Palestin sekalipun, menang ada, kalah pun ada. Menang kita mulia, kalah kita syahid, benda itu tak ada. Kita tak nak terlibat ataupun terlibat, benda tu tak ada. So maksudnya, sebab tu kalau orang cakap aku tak terlibat, takut kiamat apa semua, orang lain akan terlibat, orang lain dapat pahala. Betul. Kita akan tetap tertinggal, dan kita akan nanti maknanya tak dapat peluang pahala untuk membantu itu. Saya suka Ustaz sebut tu. Terlibat ataupun tidak, maka jadual kehidupan dan dunia itu sudah pun ada, maka kita terlibat atau tidak, kita pasti akan terlibat. Sedang menonton Berehat Seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, banyak lagi perbincangan selepas ini. Subhanallah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita Air Mata Palestin. Bukan hanya sekadar mendengar penceritaan, bukan hanya sekadar nak ambil tahu, tetapi nak sematkan dalam jiwa apa yang patut kita lakukan sebagai saudara, dan itu adalah juga tanah kita. Baik, sedang menonton, mari kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Sal Rasid Cici. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah bentuk-bentuk bantuan yang boleh kita salurkan kepada saudara-saudara kita se-Islam di Palestin selain daripada doa dan juga bantuan dana, mungkin juga keuangan? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita, dan saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Kalau selain daripada doa dan bantuan keuangan, sebenarnya memang ketua-ketua negara Islam tu memang kena lebih kuat, lantang, dan juga kena lebih bersatu lah daripada sudut maknanya tekanan kepada Israel dan sebagainya kan. Kita sebagai orang bawahan ni maknanya tidak mewakili satu negara yang mempunyai maknanya pertahanan dan sebagainya, tapi sebuah negara tu dia ada benda itu. Jika nak untuk tekanan untuk Israel, itulah yang boleh buat, maknanya political will lah.
mana kehendak yang kuat daripada ahli politik kan. Kita kalau kita kena maksudnya bantu memang doa keuangan tu. Cuma saya nak pesan dari sudut bantuan keuangan ke Palestin ni ada dua bentuk. Satu memang boleh tunjuk, boleh show off. Macam mana kita bantu ke Syria lah, ke Yaman lah, ke mana pun semua. Tapi Palestin ni bacaan dia lain. Kita tak boleh nak mengharap, maksudnya orang tunjuk gambar, terima. Sebab macam saya yang dengan Izallah selalu bawa bantu Jerusalem, saya selalu pesan dekat saya punya tim, gambar orang nak tengok boleh, jangan tulis kat Facebook dan sebagainya. Adalah orang lain yang datang jumpa imam, bagi duit, bagi gambar, imam kena rush, Imam Masjid Aqsa kan. Kita balik dan kita tak datang lagi mungkin. Orang yang terima kena aim tu. Sebab tu ada benda boleh, macam kita nak buat masjid ke apa boleh. Tapi kalau bantuan-bantuan bentuk memang ni, memang tolonglah saya pesan kepada siapa yang bantu kan. Ada benda-benda yang boleh, ada benda-benda tak boleh ditayang. Di Palestin ni lain dengan bentuk-bentuk yang lain. Sebab tu saya teringat hadis Nabi, maknanya wasta'inu bil kitman. Bantulah atau minta bantuan dengan jalan senyap-senyap. Kan? So maksudnya ada benda yang boleh cerita, benda tak boleh cerita. Tempat lain tak ada masalah. Sebab tempat lain maknanya peperangan saudara dan sebagainya. Sana dia lain. Kan? Kita tinggalkan dan kita bagi gambar, beri dan sebagainya, orang tu kena. Lepas tu dari seni dia dan kenalah maknanya berurusan orang yang seni dan biasa ke sana atau biasa untuk berurusan ke sana lah. Kita memang semangat, tapi dia ada strategi dia, ada cara dia kan. Bagi kalau sebuah negara macam tekan Palestin, sebuah negara NGO tak boleh. Kalau kita nak bantu cyber troop kita mungkin boleh kot. Maknanya buatlah sudut maknanya psikologi kan. Ataupun berkesan tak macam tu Ustaz? Berkesan juga. Psikologi berkesan kan. Sebab macam yang lepas koyak sungguh dia. Sebab dia jawab kan, buat macam Malaysia dan sebagainya kan. Orang Melayu ni senyap kan, tapi kat rumah kami hebat dia. Dia mulut dia ambil tangan. Itu syabatan dia. Sama-sama yang tera komputer ke apa semua sekarang zaman gitu kan. Bantu daripada situ mungkin. Wallahualam. Baik, itu dia kan. Itu di antara kelebihan orang Malaysia tu kan. Dia bab memberikan tekanan pada jiwa orang dan dia memang power. Dia power. Baik, kita lihat soalan seterusnya dari sahabat kita Al-Shal, katanya, Assalamualaikum Ustaz. Ada dua soalan di sini. Yang pertama, adakah dikira berdosa jika ada di antara kita tak ambil tahu langsung apa yang sedang berlaku di bumi Palestin? Apatah lagi mahu mendoakan saudaranya sesama Islam di sana. Yang kedua, adakah di akhirat nanti akan dipersoal mengenai ketidakprihatinan kita kepada saudara kita se-Islam yang sedang mengalami kesulitan yang berjihad mempertahankan tanah air mereka? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Al-Shal untuk soalan ini. Kita tak ambil tahu langsung. Macam mana Ustaz? Soalan bahagian yang pertama sekali, benda ni pernah berlaku sebenarnya zaman Nabi SAW. Jadi bila satu kaum orang kafir, dia ketika dia mengingkari perjanjian Hudaibiyah Hudaibiyah ni orang Islam waktu tu nak pergi haji, okey, tak boleh masuk, orang kafir tak bagi, sign satu perjanjian. Maknanya kita berdamai 10 tahun, tak boleh ada peperangan. Orang kafir Quraisy ni, dia ingkari perjanjian, dia pergi serang kabilah-kabilah orang Islam. So sebagian orang Islam yang lain kata macam, okey, dia kabilah dia bukan kabilah aku. Nabi SAW menyebut man la yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak mengambil tahu urusan orang beriman, dia bukan daripada golongan orang itu. Okey. Kita tengok orang yang berada di Palestin. Kita saksikan dia sembahyang di Masjid Aqsa. Kita saksikan dia menjaga Masjid Aqsa. Kita saksikan dia menjaga tanah air dia. Kita saksikan dia meninggal syahid kerana mempertahankan negara dia, perang dengan orang kafir dan sebagainya. Maknanya kita menyaksikan benda itu. Gambar-gambar dah ada, video pun dah ada dan sebagainya. Sampai man qutila duna malihi wa ahli fa wa syahid. Siapa yang terbunuh kerana mempertahankan keluarganya, hartanya, maka dia adalah syahid. Maksudnya kita tahu. Kita buat tak tahu pula, kita bukan daripada golongan mereka, kata Nabi SAW. Maknanya golongan orang yang berjuang, golongan orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul. Berdosa ataupun tidak, dosa ataupun tidak,
itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita boleh baca daripada hadis, maknanya salah untuk tidak ambil tahu langsung. Adakah salah itu makruh? Adakah salah itu maknanya jatuh haram? Tak ambil tahu, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita boleh beri pendapat. Mungkin sampai jatuh haram langsung maknanya tak ambil tahu, ataupun makruh saja. Tapi dia tidak akan jadi harus untuk tidak mengambil tahu. Takkan jadi harus untuk tidak mengambil tahu. Kan? Sebab siapa yang tidak mengambil urusan orang beriman, dia bukan di kalangan mereka. Paling kuranglah kalau saya makruh dan boleh jatuh haram untuk tidak mengambil tahu. Kan? Tak ada sunat untuk tak ambil tahu, tak ada. Atau wajib tak ambil tahu, tak ada. Kan? Hukum ada 5 je. So hukum yang mana? Kan? Kita nak pakai. Kita pun boleh renung dan boleh fikir benda tu. Okay, soalan kedua. Adakah ditanya di akhirat kelak? Dekat akhirat, okey. Ada antara benda-benda yang ditanya di akhirat yang jelas Nabi SAW sebut secara direct. Contoh solat kita akan ditanya. Contoh macam apa nama benda-benda berkaitan dengan amalan baik dan buruk kita akan ditanya. Okey. Amalan baik buruk adalah benda yang umum. Okey. Apakah baik, apakah umum? So kalau kita nak kata perbuatan yang baik tadi akan ditanya, perbuatan yang buruk akan ditanya. Kalaulah tidak mengambil berat, itu hukumnya paling rendah makruh. Pada makruh, mana benda itu buruk, Allah tak suka. Ataupun pada adanya amalan baik dan buruk itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji zarah pun maknanya dinilai baik, sebesar biji zarah pun akan dinilai benda yang buruk. Kalau dia kata jatuh sampai haram, mestilah akan ditanya. Kenapa sampai orang tak makan, orang apa semua, apa yang kau buat, doa pun tak nak, tentulah akan ditanya. Walaupun tak ada hadis yang direct kata, bagi saya hadis. Mana hadis? Kau katakan tak ambil bantu Palestin, itu maknanya hukumnya haram dan ditanya di akhirat. Memang tak spesifik, tapi hadis-hadis yang umum yang ditafsirkan oleh para ulama kita. Maksudnya kita boleh faham benda itu. Kan? Tak ada hukumnya harus. Pada saya, paling rendah makruh. Paling rendah. Tak ada harus. Tak ambil tahu tu harus. Tak ada. Paling rendah makruh. Dan boleh jatuh sampai haram kalau tak ambil tahu. Sebab memang genting kerana nyawa tu, budak tak makan, budak terbunuh, maksudnya hospital ubat tak ada. Kan? Maksudnya ambil tahulah, paling kurang doakan. Doa pun malas kan, susah nak cakap lah. Paling doakan. Wallahualam. Kalau pergi tak berani katanya. Kalau nak menghulurkan bantuan tak ada katanya. Nak berdoa pun malas. Tak ada masa. Tak ada masa. Jadi dan cakap dia tak payah doa, duduk tok TV lah. Macam mana kita nak sebut lagi pada mereka seperti ini? Mendoakan pun tidak ada ya. Baik. Ustaz, kita banyak soalan sebenarnya berkenaan dengan isu Palestin ini di Facebook kita, di media sosial, tapi ada satu isu cuba saya bangkitkan. Saya pernah dengar Ustaz cerita lebih kurang dalam tahun 2021 mungkin. Ketika itu kalau saya ingat kita sedang live menggunakan penutup muka. Oh ya, betul. Ustaz ada cerita berkenaan orang tak kenal kita. Orang tak kenal kita. Tapi tak Ustaz, dia terbuka. Facial Ustaz. Dia ada transparent dia. Okay. Waktu itu Ustaz pernah cerita, kalau saya salah Ustaz tolong betul. Ustaz ada cerita bintang 6 bucu yang ada di bendera bendera Israel itu adalah mewakili 6 negara yang ingin ditakluk oleh Israel ataupun dikehendaki. Tapi daripada dulu sampai ke hari ini, kita hanya mendengar yang diserang adalah Palestin dan Palestin. Mana lagi 5 Ustaz? Adakah mendiamkan diri ataupun hanya sekadar disebut dalam objektif saja tetapi tidak ada untuk diambil ataupun diserang? Kenapa Ustaz? Kalau kita pergi ke Palestin, currency ataupun mata wang dia adalah mata wang Israel. Kita ambil desposin. Desposin ni maknanya budak-budak pun pegang untuk diskrim lah, aiskrim kan. Budak-budak pun boleh pegang. Cerita not paling rendah desposin nak cerita. Dekat desposin ni tu ada peta negara raya Israel. Negara cita-cita dia kan, iaitu 6 negeri. Sebab tu kalau kita tengok dekat lambang bendera Israel adalah bintang 6. Bintang 6 tu adalah 6 negeri cita-cita dia. Apa dia? Yang pertama adalah Mesir, sebab dia pernah duduk Mesir zaman Nabi Musa. Kemudian Palestin, kemudian Jordan, kemudian Syria, kemudian Lebanon dan sebahagian daripada Iraq. 6 negara ini adalah negara yang maknanya daripada Sungai Nil ke Sungai Furat.
Kalau kita tengok bendera Israel dah ada 6 butir, 6 bucu bintang dan ada satu line, 2 line, satu bawah satu atas. Warna biru. Warna biru. Jadi maknanya 6 negara yang di antara Sungai Nil dengan Sungai Furat. Itu cita-cita dia. The exposition dia ada negara besar cita-cita dia tu. Kan? Sebab itu main dia adalah Palestin sebab pada dia adalah maknanya kuil dia lah, sinagog dia, sinagog terbesar tu dekat Masjid Aqsa pada kata dia main dia lah Palestin. Jadi sebab itu dia pernah tawan Mesir, dia pernah dapat Sinai, kan? Dia pernah dapat sebahagian daripada Syria, kan? Bukit Golan dapat dekat dia, kan? Dia pernah menyerap masukkan spy maknanya dia ke tentera Syria, Eli Cohen. Cuba Google, baca Eli Cohen, sampai dah masuk daripada tertinggi dekat tentera Syria. Dan Eli Cohen mencadangkan setiap daripada base tentera dekat Bukit Golan tu, untuk konon-kononnya tentera tu boleh berteduh, tanamkan pokok kayu putih, eucalyptus. Pokok kayu putih ni tanam kononnya supaya pokok tu rimbun, jadi pokok tu boleh orang berteduh lah. Rupanya itu sebagai tanda untuk dibom daripada udara. Sebab tu Bukit Golan satu hari je tumbang. Maknanya sebagian daripada ke Syria. Ada ini cita-cita dia, kan? Sebab itu 6 negara pada dia. Dan kita tengok doktrin tu diterapkan daripada anak dia kecil lagi, benda tu, kan? Dan maksudnya sampai sekarang waktu pergolakan tu kita lihatlah. Tapi Sinai dapat diambil balik oleh Mesir. Diorang ni sebut diorang ni ada macam sumpahan dengan bangsa Mesir. Ada curse pada bangsa Mesir. Sebab Firaun kan pernah menghambakan dia, dan dia lari daripada Firaun, mana bangsa Kibti, kan? Firaun tu satu hal lah, memang jahat lah, tapi Bani Israel waktu tu beriman. Jadi dia kata dia memang tak boleh kalahkan bangsa Mesir. Dan Eli Cohen tu boleh terbuka rahsia dia adalah intelijen daripada Mesir. Dia kata dia macam ada sumpahan sikit dengan orang Mesir. Dia belum cerita lagi orang Melayu tu. Okey, baik. Dia belum kena sumpahan Melayu ni. Dia kena belum sumpahan dengan Melayu. Itu tadi kena sihir 5 tahun meninggal. Subhanallah. Baik, saudara penonton, kita nak teruskan lagi perbincangan kita selepas ini. Banyak lagi kita nak cungkil berkenaan dengan kenapa berlakunya pergolakan dan berlakunya peperangan di Palestin dan juga Israel. Baik, saudara penonton, berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali bertemu bersama kita lagi. Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita mengikuti perbincangan air mata Palestin. Hadirkan jiwa kita, rasakan hati kita kembali dalam perbincangan. Nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Izzar. Mari kita lihat soalannya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah air mata kita sebagai tanda keprihatinan ini akan dikira suatu kebaikannya? Ini kerana air mata yang mengalir akan menjadi saksi bahawa ikhlasnya kita prihatin pada mereka yang disiksa. Sebegitu lebih lagi melibatkan anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa, membuatkan untuk kita sentiasa bersyukur dengan segala nikmatnya. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Izara untuk soalan ini. Air mata, ikhlas dan juga untuk tanda kita ni bersyukur kita masih aman. Silakan Ustaz. Kita sebut mengenai air mata kan. Maknanya kenapa kita boleh menangis kan? Ada orang yang tengok video pun boleh menitiskan air mata kan. Okey. Saya nak cerita mengenai apa yang pernah saya lalui di sana. Contoh dia, kalaulah dia kata kita ada satu mak yang tua, okey, yang telah berumur. Cuba kita bayangkan kalau ibu kita tu ditolak, dipijak di depan mata kita. Kan? Tuan-tuan semua yang dengar depan saya mungkin ada anak kan. Boleh tak kita bayangkan anak tu dipijak sehingga meninggal? Ditembak contohnya kan. Anak-anak yang memang main dengan kita dan sebagainya. Okey, cuba kita bayangkan rumah yang kita duduk dan memang itulah salah satu rumah yang kita ada kena roboh. Cuba kita bayangkan kita tanam pokok untuk kita makan tau. Di sana makan susah. Contoh kita tanam satu pokok untuk kita makan. Bertahun-tahun menjaga membesarkannya, datang maknanya dirobohkan, disodok. Kan? Maknanya diratakan tanah begitu.
Benda-benda begini, benda-benda yang dilalui bukan saja maknanya sekali-sekala, 3 generasi sekali, hampir tiap-tiap tahun. Cuba kita cuba kita bayangkan macam mana perasaan itu. Okey. Saya biasa mengendalikan tiap-tiap tahun, kita mengendalikan buka puasa di Masjid Aqsa. Tuan-tuan, satu hari, tuan-tuan sekalian, saya kalau kita menganjur buka puasa, biasanya di masjid-masjid dan sebagainya, kita dijemput sebagai tetamu yang special lah. Maksudnya walaupun kita barat atim, tapi kita makan meja yang lain. Yeah. Okey. Saya tak pernah menitiskan air mata melihat orang lapar kecuali di tempat-tempat macam ni. Makan tu memang makan sungguh. Bayangkan lepas buka puasa, ada satu grup budak-budak ni apa semua datang kutip makan makanan. Saya kata saya tak terima kasih saya dekat hati saya sebab bagus budak-budak ni berkhidmat berkhidmat tu sebab nak bersihkan Masjid Aqsa. Dia orang makan tak ada jatuh, ada apa semua kan. Saya kata terima kasihlah, syukran, maknanya kerana nak menjaga penazafah ni, kerana kebersihan. Dia kata tak rumah ni mak dengan adik aku tak buka puasa lagi. Dikutip tu sebab apa? Kita mungkin tak perasan, kita bagi ada orang yang round kedua terkutip baki saki baki air kotak yang memang sedut tu adalah baki sikit-sikit tu, koyak kumpul sebab anak adik dengan mak tak buka puasa lagi. Bapa syahid. Tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya bila kita bicara mengenai air mata kan, tuan-tuan mungkin kita tengok video dan adik antara kita yang meniti air mata. Tapi kalau kita pernah lihat depan mata sendiri kan, tuan-tuan sekalian, maksudnya benda tu benda yang pada saya mustahil lah kalau kita tak rasa sedih. Dan dia adalah saudara se-Islam kita kan, saudara maknanya sebangsa Muslim kita kan, dan kemanusiaan pun kan. Okey, hari ni nak buka puasa, datang rampas makanan, kena rubuh rumah di bulan puasa hampir tak tahu-tahu nak kejadi. Bayangkan kita dah puasa kelaparan, nak makan, itulah air yang ada, itulah kurma yang ada, datang rubuh rumah, makanan tu pun dirubuhkan sekali, nak buka macam mana kan? Sebab itu mudah-mudahan tangisan kita tu maknanya Allah jadikan sebagai pemadam kepada api neraka lah kalau kita ikhlas. Paling kurang doakan. Sebab itu mendoakan benda yang penting, sebab barangkali doa-doa antara kita tu ada yang betul-betul ikhlas, yang Allah SWT datangkan bantuan. Dan memang banyak bantuan ke Masjid Aqsa yang kita tak tahu, kita tak dengar. Banyak bom misalnya tak meletup pun, walaupun orang kata macam bom tak meletup. Yes, berlaku. Macam mana ketika Amerika serang Afghanistan, begitu juga dengan Palestin, sama juga banyak keajaiban yang mereka melihat kekuasaan Allah. Mungkin hasil pada doa-doa kita. Jadi kita perbanyakkan lagi doa itu untuk Allah turut bantu dia kan, secara maknanya zahir ataupun secara maknanya yang kita tak nampak ni, benda yang terjadi, tiba-tiba enjin malfunction, tak ditembak pun malfunction jatuh. Banyak juga kisah-kisah begitu berlaku. Kalau nak ikut bayangkan maknanya apa yang mampu dilawannya dengan senjata ringan berbandingan jet, kereta kebal dan sebagainya. Tapi kita menyaksikan kereta kebal boleh meletup. Takkanlah dengan sebutir peluru boleh meletup kereta kebal. Itu benda-benda yang keajaiban yang doa daripada kita semua sebenarnya, yang Allah bantu benda itu. So paling kurang doakan. Paling kurang doakan. Saya teringat satu kata-kata daripada seorang yang dia bukan Islam. Apabila ditanya, kenapa kamu kesian dan prihatin kepada mereka di Palestin? Dia kata, kenapa kamu kesian dengan mereka di Palestin sedangkan kamu bukan Islam? Katanya, tak perlu untuk jadi seorang Islam untuk kesian kepada mereka. Cukup jadi seorang manusia. Dia kata tak perlu jadi Islam, cukup jadi seorang manusia. Maksudnya kemanusiaan itu. Baik, sedang menonton. Soalan seterusnya dari sahabat kita Al-Ali Ali. Assalamualaikum Ustaz. Sebagaimana yang telah diketahui, bangsa Yahudi ini hanya akan dapat dikalahkan ketika dunia hampir kiamat. Adakah perjuangan untuk membebaskan bumi Palestin masa kini satu perjuangan yang sia-sia dan menambahkan lagi penderitaan rakyat dengan kekejaman Yahudi? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Ali untuk soalan ini. Sia-sia dia kata. Sebab api kiamat baru akan selesai. Bagaimana Ustaz? Saya nak cerita mengenai kita panggil naratif bahawa Yahudi ni hebat sangat. Sebenarnya tak pun.
Sebab tak, saya biasa pergi ke sana, komputer rosak, komputer hang, dia punya biasanya cop tunggu berapa komputer, keyboard tak berjalan, sama je kan. Saya bermula pergi, waktu saya balik saya rasa macam maksudnya mesti ada peranti ikut saya, rakam saya, ada drone tapi sebenarnya tak, dia manusia biasa kan. Dan kalau kata dekat hari kiamat boleh dikalahkan, tak kan. Maknanya dia pernah kalah dengan Mesir, dia pernah kalah maknanya dengan orang Rom, dia pernah kalah, dia pernah kena halau daripada Spain, dia pernah halau daripada Rusia. Dia bukan bangsa yang hebat pun. Cuma saya nak cerita sikit pada hari ni rahsia dia. Okey. Untuk memudahkan faham, saya nak cerita, satu hari saya bawa satu grup ke sana. Grup ni kata, Ustaz, kita nak jadi orang Melayu pertama yang diving dekat Palestin. Kata boleh? Jadi pada orang-orang yang tidak berapa muda, bukan tua sensitif, tidak berapa muda, dia panggil klasik route lah. Klasik route maknanya ziarah makam Nabi-Nabi. Yang muda-muda ni saya lead sendiri untuk diving. Kata jom kita diving dekat, orang Melayu pertama diving dekat Palestin. Jom kita pergi dekat Eilat. Saya pergi dekat Eilat, okey, sama-sama. Eilat ni rata-rata orang Yahudi, okey. Saya bukan diving. Bukan diving tu dia punya operator semua Yahudi. Dia kata tengok lesen kau. Kata okey, tunjuk lesen. Tengok buku log kau. Buku log? Oh, tak bawa. Kalau tak bawa, aku anggap kau lama tak diving. Kalau gitu kau kena buat refresh. Kan? Come on, sama-sama Mak Saleh pun ada. Come on, buku log takkan aku kilik, tak. Kau kena buat refresh. 1 jam dekat darat, 1 jam dekat air. Tuan-tuan sekalian, dia buat refresh course, tak skip satu tajuk pun. Satu. Come on, orang pegang tank pun, orang biasa orang tahu ni dia biasa akan skip. Tak skip satu benda pun. Okey, diving. Negara Arab pergi diving. Saya bukan nak mengenang-kenang, tapi saya nak bercontoh ke Mesir. Engkau ada lesen? Tak bawa lah. Betul kau ada lesen? Betul. Engkau pergi ambil tank sana, ambil peralatan sana, kemudian kau jangan lupa bayar kat situ. Aku terjun di situ. Sebab itu Dahab dipanggil diver cemetery, perkuburan diver dekat Dahab dekat Mesir. Macam tu. Kan? Okey. Habis saya diving, saya nak makan. Walaupun ada fatwa Timur Tengah, sembelihan orang Yahudi boleh makan sebab dia menyembelih atas nama Allah, dia baca Shamshim. Tapi saya tak tergamak nak makan mana sembelihan orang Yahudi. Kita pun cari, ada satu restoran seafood dekat sana. Saya ingat lagi, Asian Ginger Seafood. Saya masuk tu, saya buka menu. Apa benda nak makan kan? Tom Yum, big prawn. Tom Yum udang besar. Kan? Saya terus setting, merepek Yahudi ni. Apa tengah padang pasir, ada Tom Yum pula kan. Mana datang udang. Udang pula. Tapi sebab tak ada benda lain, saya pun, okeylah Tom Yum, apa semua. Okay, datang. Tak lama lepas tu, datang nasi, datang Tom Yum. Saya tengok, rupa macam Tom Yum ni. Cium. Tom Yum ni. Rasa. Tuan-tuan sekalian, sebiji Tom Yum kat negara kita. Saya siap panggil chef dia. Sini Yap. Mana kau belajar Tom Yum ni? Aku belajar kat Thailand. Semua barang mentah dekat Thailand. Kalau dia kata Tom Yum, itu Tom Yum. Saya pergi negara Arab, Tom Yum rasa kari, masak pedas rasa kari rasa kari, Asian restaurant. Saya bukan nak mengenang-genangkan, tapi itu banyak yang berlaku. Saya nak cerita, bangsa dia orang macam orang lain juga. Tak ada nak lebih-lebih tak. Tapi satu benda yang kita kena faham, yang patut daripada orang Islam, dia kalau buat kerja tak cincai. Itu saya boleh kata. Tapi lemah tu tak lemah. Dia penakut tau. Dalam diri dia, DNA dia, saya pernah baca buku psikologis, Israel psikologis kan, mengalir DNA penakut. Sebab dia pernah kena halau dekat badan negara, dia pernah kalah dengan Fir'aun, penghamba Fir'aun. Dia memang penakut. Dan Quran pun mengiyakan macam mana Yahudi tu, Quran sebut dia bangsa penakut. Itsaqaltum fil ard, nak berperang dia akan saqaltum, dia akan berat, dia takut. Memang Quran pun sebut Yahudi bangsa penakut. Kalau kita jumpa dia tak berani bertentangan mata dengan kita. Walaupun dia action kita tengok macam tu kan, dia tak berani dia. Tak berani. Saya dah cuba banyak kali lah. Tak berani saya? Tak berani. Itu boleh kita jegil mata macam tu kan. Tak berani. Tak berani. Maksudnya nak cerita dia bangsa biasa. Lepas tu kalau ada perkataan dia tak boleh dikalahkan di hari kiamat, tak. Dia boleh dikalahkan. Tapi kita tak buat benda betul-betul. Kita banyak main-main. Kita tak bersungguh-sungguh dan buat benda. Sebab bila sekarang ni Hamas telah membuktikan dia bersungguh, takut dia, gentar dia. Dan kita pula yang berada jauh, bersungguh-sungguhlah bantu. Bersungguh-sungguh membantu. Kan? Benda yang main-main, buat sungguh-sungguh pun hebat. Badminton kan main-main. Sungguh-sungguh, hebat. Sukan sea, sukan Olimpik. Apa lagi? Golf main-main. Buat sungguh-sungguh hebat. Kenapa benda sungguh-sungguh dibuat main-main? Kalau benda sungguh-sungguh dibuat sungguh-sungguh, lagilah hebat. Benda main-main pun dibuat sungguh-sungguh jadi hebat.
apatah lagi benda sungguh-sungguh. Jadi benda itu yang, jadi kalau kita tengok apa yang diajar Islam, buat kerja sungguh-sungguh, jangan tangguh kerja, semua benda tu konsep ada dalam Islam. Kita kena balikkan balik konsep itu dalam jiwa kita supaya kita jadi orang hebat. Dia tak hebat. Saya dah tengok banyak kali dah. Saya biasa pergi ke sana. Saya dengan Izal saya tahulah cara dia berfikir, cara dia memandang, kan? Tapi dia buat kerja memang sungguh-sungguh. Dia tak kerja cincai-cincai. Satu benda tu. Itu yang benda yang kita kena balikkan semangat orang Islam. Begitu yang pernah ada pada diri orang Islam. Patutnya sikap tu ada pada kita. Memang patutnya ada. Patut ada. Itu yang memang diajar dalam Islam sebenarnya. Tapi yang tu yang ada pada dia tidak ada pada kita. Ini yang kita kena betulkan ni, berkenaan dengan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Di samping kita menceritakan berkenaan dengan kelemahannya dan juga bagaimana sikap pengecut dan penakutnya, maka di situ juga ada sesuatu yang boleh dipelajari dan diambil ubah kembali kepada umat Islam. Baik, sedang menonton, banyak lagi nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan air mata Palestin, tetapi kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bertemu, teruskan perbincangan kita. Terima kasih kepada semua keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru yang tetap bersama mengikuti perbincangan, nak lihat dan tahu lagi berkenaan dengan isu-isu yang berlaku di Palestin. Kita bincangkan pada ketika ini. Baik, apa kata kita lihat terus soalan di Facebook dari sahabat kita, dari Nur Asikin. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, isu yang dihadapi di Palestin bukan hanya sebuah isu agama sahaja, tetapi ia merupakan isu kemanusiaan sejagat tanpa mengira status agama, bangsa dan negara. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Nur Asikin untuk soalan ini. Benar atau tidak Ustaz? Silakan. Okey, perang ni dalam Islam dia ada dia punya adab. Tak boleh bunuh orang perempuan, kanak-kanak, orang tua, orang tidak bersenjata. Sebab tu ketika Salahuddin Al-Ayyubi dapat mengalahkan tentera salib dekat Hittin pada 1187 Masihi. Hittin ni dengan Jerusalem bukan 200 km kan. Kemudian daripada Hittin dia pun bergerak ke Jerusalem. Di Jerusalem tu ada satu jenderal bernama Balian. Jadi Balian, tentera salib, Raja Salib dah ditawan, mana dah kalah. Jadi Balian dengan orang Jerusalem dia memang dia lah mereka buat keputusan. Kemudian sebelum serang Salahuddin panggil. Jadi Balian pun keluar. Balian kata, okey, kita akan perang sampai habis serang. Salahuddin kata, aku bukan nak bunuh orang salib pun. Aku nak Baitul Maqdis. Dia kata, dulu 100 tahun dulu ketika orang salib datang ke Baitul Maqdis, dia sembelih 70,000 orang Islam. Jadi adakah ketika kalau apa namanya tentera Muslim ni dapat masuk ke Baitul Maqdis, dia akan buat benda yang sama? Dia kata, guru aku berbeza dengan guru mereka. Guru aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak akan membunuh orang sakit, orang perempuan, anak kecil dan orang tidak bersenjata. Kan? Itu yang Balian kata, kau takkan bunuh maksudnya penduduk salib ke sini. Tak. Itu bukan cara kita. Kita ada adab kita. Under this term, I'm surrender Jerusalem. 1187 berjaya Salahuddin Al-Ayyubi mengambil balik Baitul Maqdis dan 100,000 orang salib dikeluar. Maknanya keluar dengan aman pergi ke Aqsa ketika itu. Okey, kita ada adab kita. Okey. Ketika PBB dulu, kalau katakanlah macam mana sebuah negara nak diiktiraf sebagai sebuah negara, kan? Contoh katakanlah kita dekat Damansara, kita berkata kita nak jadi sebuah negara Damansara lah kan, Ustaz sebagai dunia raja. Macam mana nak cerita Damansara ni adalah negara? Kita kena minta pengiktirafan negara besar. Dulu Uthmaniyah ke, British ke, mana-mana sebelum Perang Dunia. Selepas Perang Dunia ada PBB, maknanya Kesatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, Persatuan Bangsa Bersatu. Jadi untuk negara tu diiktiraf sebagai negara, dia kena diiktiraf oleh PBB. Untuk diiktiraf oleh PBB, dia kena ada penerimaan syarat-syarat ke apa semua kan. Antaranya adalah dalam peperangan ada benda tak boleh buat. Kalau kau perang sekalipun,
Kan? Kalau kau buat benda itu, kau telah melakukan jenayah perang, dia panggil. Boleh dihadapkan ke mahkamah antarabangsa. Apa yang berlaku di Israel sekarang adalah jenayah perang. Dia bom hospital, dia bom orang awam, dia bunuh kanak-kanak, dia bunuh orang perempuan, dia bunuh orang tua. Kenapa kau bunuh orang yang tidak berdaya? Kalau betul kau gentle, kita panggil bahasa sekarang kan, jom kita berhadapan secara orang lelaki. Itu ayat nak gaduh. Contoh nak gaduh kan. Bukan kau berbuat anak-anak apa semua macam nak macam tu nak cerita lah kan. Jadi maknanya dia telah melakukan jenayah perang. Sebab tu balik pada soalan ini, kenapa dia dah merentas soal agama dan soal negara apa nama Palestin dan Israel itu. Dia telah merentas soal kemanusiaan. Sebab itu banyak negara-negara yang bukan Islam pun menyokong Palestin sebab dia dah merentas isu kemanusiaan dah. Kenapa kau bunuh kanak-kanak? Kenapa kau bunuh perempuan? Dia bunuh yang tidak berdaya. Kan? So maksudnya itu isu dia. Jadi kita kena faham selain daripada tidak beradab di situ dari sudut peperangan, dan memang dia tidak beradab. Nabi pun dibunuhnya, apa nak harap adab dengan dia? Nak adabkan dia itu beradab, tidak beradab, maknanya musyadab, bila adab, maksudnya tidak beradab atau biadab orang Melayu kita panggil. Bila biadab tu bila adab, tanpa adab sebenarnya. Bila adab biadab kan. Apa kita harap adab untuk dia kan? Itu maksudnya memang dia telah merentasi isu kemanusiaan sebab tidak berperi kemanusiaan. Allah Alam. Maksudnya bukan sekadar isu tentang agama, bukan hanya sekadar tentang negara, tetapi yang menjadi pokok utamanya adalah kemanusiaan tersebut. Yang mana tidak berperi kemanusiaan, maka ini satu perkara yang memang merunsingkan lah. Memang dia tak ada fikir apa dah. Memang tak ada fikir apa dah. Siapa ada depan mata, itu adalah korban katanya. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Jura Azlin Sufian. Assalamualaikum Ustaz. Semoga kita semua berada dalam rahmat Allah selalu, amin ya rabbal alamin. Soalan saya, adakah kita memboikot produk yang menyokong Israel di negara ini satu tindakan yang bijak kerana ramai anak-anak Islam yang bekerja di premis tersebut? Adakah kita dikatakan menggugat periuk nasi ataupun rezeki mereka? Sedikit komen dari Ustaz. Terima kasih Jura Azlin Sufian untuk soalan ini. Komen Ustaz, silakan. Okey, ada setengah soalan dipanggil bukan binary question. Binary question tu jawapannya ya ataupun tidak. Ada setengah soalan bukan binary question. Macam soalan yang ditanya ni adalah dia adalah analisa question. Maknanya kena analisa, kena tengok dari sudut pandang yang berbagai-bagai. Perlukan kajian. Kan perlukan kajian dan sudut pandang yang berbeza. Okey. Betul. Daripada sudut maknanya adakah kita perlu boikot kan mana produk-produk Israel? Pada saya perlu untuk tunjukkan kita tidak berdiam diri. Tapi di sana ada anak orang-orang Islam yang bekerja dan sebagainya. Dia juga ada menafkahi keluarganya. Okey, maknanya boikot maknanya perlu ditunjukkan semampu yang kita boleh. Okey. Bagi orang yang kaya sebenarnya, buat alternatif kepada produk-produk yang bukan produk-produk menyokong dia. Kita bukan tidak ada sumber, kita bukan tidak ada kekayaan, kita bukan tidak ada kemampuan, tapi kita tidak ada kehendak. Kena ada kemauan. Jadi pada sudut orang yang kaya, tanggungjawab fardu kifayah dia, bukan kaya diri dia seorang-seorang. Dia kena kayakan ummah juga. Wujudkan alternatif fardu kifayah ini. Barulah bergerak betul. Saya bukan nak puji beberapa negara. Banyak negara-negara Islam yang lain yang memang dia buat produk dia sendiri dan berjaya. Rantaian-rangkaian dan berjaya sebenarnya. Di banyak negara Arab pun ada, negara orang Islam yang produk-produk yang macam franchise banyak dan berjaya. Tapi maksudnya itulah so maksudnya analisa dia daripada sudut itu. Jadi ada tanggungjawab daripada orang kaya, ada tanggungjawab daripada pemimpin kita kan, kelulusan lesen dan sebagainya. Ada tanggungjawab sebagai kita yang untuk support maknanya produk-produk orang Islam yang tidak boikot mengganggu kepada Israel. Ada orang cakap habis tu banyak lagi produk-produk yang kita tak boleh nak maknanya boikot, contohnya maknanya sistem sebab dia IT memang tinggi kan, sistem IT macam sistem kapal terbang contoh sebagainya yang tak boleh, tak ada alternatif lagi, tak apa kan. Tapi bagi orang-orang yang ada kemampuan, fardu kifayah untuk wujudkan alternatif. Itu kata dia bukan binary question, dia kena perbahasan yang di sudut ni. Di sudut ni dah tak ada pilihan. Macam contoh orang tak ada pilihan, terpaksa makan bangkai contohnya kan, kat hutan lapar sangat, tak ada pilihan. Mana boleh makan ketika itu sekadar untuk kegunaan untuk dikenyang contohnya. Tapi tak bolehlah berdiri makan masak sate lagi, masak sup lagi, masak kari lagi, tak boleh. Macam tu juga, kena guna semampu kita, tapi wajib kita targetlah 10 tahun lagi contohnya ada alternatif kepada barang Islamik yang bukan menyokong kepada Israel contohnya. Wujudkan 10 tahun lagi ke 20 tahun lagi kalau tak sempat 30 tahun pun tak apa. Tapi pergerakan tu telah ada. Bukan langsung tak buat apa-apa. Wallahualam. Faham. Dan Ustaz ada juga
lisan-lisan yang jahat katanya menyebutkan korang ni, dia kata bila mana dia orang tengah berperang macam ni barulah nak sembahyang hajat, nak kunut nazilah, barulah nak tunjukkan korang ni macam ingat pada Palestin. Tapi bila mana diam je, tak ada pun, dia kata posting pun tak ada, gambar WhatsApp pun tak tukar-tukar Palestin, dia kata. Jadi waktu-waktu lain kamu berdiam diri, dia kata bila mana dah jadi macam ni barulah kamu bangkit. Kamu ni, dia kata, talam dua muka ni kan. Dia kata waktu ni macam ni, waktu ni reda macam tak ada apa-apa. Jadi Ustaz mungkin ada sedikit jawapan kepada mereka yang berpendapat seperti ini. Selaku kemanusiaan kan, kita akan ginilah contoh kan. Ingat tak saya pernah buat Ustaz ketawa waktu kita dulu dalam Tajalah Ustaz? Tahu kan Ustaz, tiap-tiap hari buat saya ketawa. Maksudnya saya suruh Ustaz ikut kan. Kan akhirnya kita ketawa. Okey. So maksudnya dalam apa pun benda kena ada pencetus. Okey, kadang-kadang pencetus tu kena selalu mencetuskan kesedaran itu. Ini orang kata panggil macam dia sebagai orang yang kena war-warkan selalu kan. Jadi kalau time-time aman memang pencetus tetap mewar-warkan. Betul. Kan? Cuma kadang-kadang sebab tak ada isu yang dicetuskan oleh media-media lebih besar lagi, jadi orang tak perasan. Kan? Betul. Tapi selaku kemanusiaan okeylah. Maksudnya okeylah. Orang Melayu ni ada dua jenis okey. Okey dan okeylah. Kan? Okeylah. 50-50 okey kan? Daripada dia tak okey tapi okeylah. Orang Melayu dia ada dua jenis okey. Okey dan okeylah. Okeylah daripada langsung tak ada kesedaran langsung. Yang kita rungsing adalah ada di kalangan orang Islam kita, orang Melayu kita yang tak okey. Okeylah tak okey. Malahan ada yang kita pelik, ada orang Arab yang sokong Israel. Itu memang pelik lah. Tak usah cerita dekat dunia dekat Israel ada 7 juta rakyat, 1.7 adalah orang Arab yang sokong Israel. Kan tak kepelik tu, tapi itulah dia keadaan dunia. Ada orang yang menyokong Israel jadi kan, jadi itu tak okey. Okeylah pun tak maknanya itu tak okey. Itu yang disebut dalam hadis, siapa yang tidak mengambil berat, dia bukan di golongan mereka. Wallahualam. Mungkin ada yang kata okeylah 1.7 je. Itu tak okey. Itu bukan okeylah. Baik, sudah menonton berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, terus bersama kami. Air mata Palestin bukan hanya diratapi dan ditangisi, tetapi ia adalah satu ujian berat buat kita. Apa yang kita lakukan apabila mendengar berita berkenaan dengan krisis pada ketika ini? Adakah kita berdiam diri sahaja, hanya sekadar menjadi penonton, ataupun hanya sekadar mendengar berita? Tetapi adakah juga kita menghadirkan, kalau tak boleh jasad, tetapi jiwa kita di sana, saling mendoakan sahabat dan saudara kita? Baik, sedang penonton, mari kita lihat soalan dari Sirna di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Kekejaman demi kekejaman Yahudi, laknatullah terhadap saudara se-Islam kita di bumi barakah Palestin. Adakah penyatuan sesama Islam kita kuat? Adakah kebergantungan kita sepenuhnya kepada Allah? Kerana bila berlakunya peperangan ini barulah kita membuka mata, sedangkan mereka telah bertahun-tahun ditindas, dizalimi dengan kejam sekali. Mohon apakah hikmah di sebalik semua ini? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih sahabat kita Sirna. Pandangan Ustaz, silakan. Okey. Islam ni memang kena bersatu kan. Bersatu ni kena ada satu matlamat yang sama. Matlamat besar kita adalah hidup kita ni untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang beriman dia kena letakkan matlamat besar dia, iaitu mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mardatillah kan. Barulah masing-masing mungkin ada dia punya matlamat kecil dia yang berada di dunia. Okey. Jadi apabila bertembung matlamat besar dengan matlamat kecil-kecil kita kat dunia, kita kena nampak matlamat besar kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang kaya, apabila dia faham bahawa matlamat redha Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berusaha lah. Kan bagi orang pemimpin, dia faham untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berusaha lah. Bagi orang yang ada kekuatan, dia berusaha lah kan. Bagi orang yang tak ada apa-apa pun berdoa, dia berusaha lah untuk doa tu. Maknanya, jadi masalah kita adalah apabila kita membesarkan matlamat kecil,
Martabat kecil kat dunia ni, martabat kecil masa dunia dengan sebagai orang beriman, dia ada martabat kecil dia. Martabat kecil dia mungkin ada martabat sederhana, jangka masa panjang, macam jangka masa pendek. Itu semua adalah martabat kecil kita panggil. Kan? Maknanya untuk kehidupan kita lah. Martabat kecil kita lagi sekarang apa, macam sederhana 3 tahun apa, martabat jangka masa panjang kita 10 tahun ke atas macam mana. Itu pun dia buat, tapi itu termasuk dalam golongan martabat kecil. Jadi orang bergaduh kadang-kadang martabat kecil ni. Kan? Tapi kita kena faham kita ada martabat besar, iaitu mencari redha Allah dalam hidup kita. Kerana kita ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah, kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa dalam dunia ini dia mati balik kepada bini dia, balik kepada suami dia. Ibu-ibu kakak tak percaya, cakap kat lelaki kita sekejap lagi, bang sayang saya tak? Kenapa? Kalau abang sayang saya, kalau saya meninggal, jangan tanam saya boleh tak? Habis tu, boleh tak beli peti ais, abang letak dekat katil tepi abang, kita tidur malam, boleh tak? Walaupun kita selalu tanya, suami kita cakap, yelah. Jangan percaya kat lelaki macam ini. Dia takkan buat. Meninggal pagi, tengah hari, dihantar bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tak sempat tengah hari. Tak sempat tengah hari. Kalau boleh lagi cepat lagi bagus. Soalannya adalah, ketika bertemu Allah, apa keredaan Allah yang kita cari? Itu jangan lupa martabat besar kita. Siapa pun kita kalau orang beriman. Dan martabat besar, martabat kecil. Martabat kecil, terpulanglah kita nak rancang apa pun dalam hidup kita ni. Martabat sederhana ke, martabat jangka masa panjang, itu martabat kecil. Martabat besar, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita faham benda, insya-Allah kita akan bersatu dan kita akan kuat, insya-Allah. Umat Islam mesti bersatu, bukan hanya pada slogan, tetapi pada tingkah laku, ya, dan juga apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, pastikan bersatu selamanya. Baik, soalan dari sahabat kita Ana Karnina. Soalan saya katanya, Assalamualaikum, adakah doa kunut nazilah sebagai senjata sebagai umat Islam kepada umat Islam yang lain, dan apakah misi untuk membantu rakyat Palestin? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita untuk persoalan ini, kunut nazilah dan misinya. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang beriman. Okey, satu hari sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa satu orang berdoa hadis riwayat Abu Daud, dapat doa tetapi tidak makbul pun, maka Nabi kata dia berdoa tapi tidak menyempurnakan. Apakah penyempurna doa? Maka Nabi sebut penyempurna doa adalah amin. Amin. Okey. Kita kaji perkataan amin. Amin bukan berasal daripada perkataan bahasa Arab, walaupun kebetulan dalam bahasa Arab ada perkataan amin. Kan? Sebab tu orang Yahudi berdoa pun sebut amin, orang Kristian berdoa pun sebut amin, orang beriman dianugerahkan perkataan amin kembali kepada doa. Apa maksud amin? 3 maksud. Maksud amin pertama, istami'. Istami' maknanya dengarlah. Maksudnya, kita berdoa, kita kena dengar doa kita. Kita kena faham apa kita minta. Kecuali doa-doa ma'thurat. Doa ma'thurat ni mana doa daripada Quran atau hadis, tak faham pun tak apa, kau doa je lah. Contoh doa nazilah. Banyak orang yang faham apa maksud doa nazilah. Sebab kadang-kadang kita nak berdoa, kita tak pandai. Nak minta apa tak pandai. Maka Allah bagi, ni kau baca ni. Kau baca ni. Kecuali doa-doa ma'thurat kita panggil. Selain doa ma'thurat, kita doa kita kena istami'. Okey. Yang keduanya, maknanya maksud doa, maksud amin tu adalah taqabbal. Taqabbal, terimalah. Terima apa? Kita kena terima. Okey, aku berdoa sekarang, tapi aku ni buat apa? Maksudnya aku tak aku memang tengah berdoa untuk jadi kaya, tapi asyik tidur bangun lambat, tak boleh ni. Kena terima kelemahan diri kita. Kalau dia, ya Allah tolonglah Palestin, tapi tolonglah Palestin tu melepak seokok kan. Maksudnya kita tak terima, tak tally dengan apa kita buat. Kan? Kemudian yang ketiga adalah istajib. Istajib maknanya tunaikanlah. Penyempurna doa lah amin. Yang ketiga istajib, maknanya kena tunaikan apa yang kita minta. Kalau anda kata kita, ya Allah tolonglah, maknanya aku tanah bertanam ni, suburkanlah tanamanku, kena istajib, kena pergi turun bertani. Kalau berniaga, kena turun berniaga. Ya Allah tolonglah Tuhan, aku nak supaya pepesaan aku ni dapat maknanya keputusan cemerlang, kena baca buku. Kan? Jadi maknanya itu amin. Kan? Mana hak doa. Sebab itu orang beriman, kalau dia berdoa, maknanya dia tidak pandang belakang lagi dah. Dia akan istajib doa tu. Apa yang aku perlu buat sesuai dengan apa yang aku minta ni. Apa tu? Doa silahul mukmin. Doa senjata orang beriman. Kerana hari ini orang beriman, apabila dia angkat tangan, dia sudah tidak pandang belakang lagi dah. Dia akan fokus dan akan terus, maknanya fokus dengan apa yang dia buat. Sama ada dia dapat kegagalan dengan berpahala ataupun kemenangan dengan bergaya. Itu doa dalam konsep orang beriman. Kalau Muhammad Al-Amin,
Itu perbahasan yang lain. Itu Daripada sudut Ustaz maksud-maksud Muhammad dia. Al-Amin ya. itu lain perbahasan. Itu kita bawa pada segmen yang seterusnya. Dan Ustaz, mungkin di penghujung setelah kita berbincang berkenaan dengan bagaimana isu di Palestin, bagaimana tercetusnya, bagaimana kedatangan Israel tersebut daripada bangsa Yahudi yang pada ketika ini pun katanya tadi ada 1.7 juta adalah orang Arab yang menyokong Palestin. Dan kalau kita lihat juga pada ketika ini, selain daripada Ustaz sebutkan kepada kita tadi ada 6 negara juga, ada 6 negeri juga yang dia nak ambil lagi, 5 negeri selain daripada Palestin itu berkenaan dengan Lebanon, Syria, Jordan, Mesir dan ada satu lagi tadi Ustaz sebutkan pada kita. Semuanya itu kita dengar pada hari ini berkenaan dengan bagaimana kita memahami isu yang berlaku di Palestin, krisisnya. Tapi masih ada lagi rakyat Malaysia khususnya yang belum lagi mengerti dan faham. Katanya, satu, kenapa daripada dulu sampai sekarang tak berhenti lagi bergaduh katanya. Yang kedua, dia kata adakah orang Islam ni mereka yang start dulu. Kenapa mereka yang mulakan dulu untuk menyerang? Patutnya dia diam sudah lah. Dia dah tahu dia akan diserang balik, dia tahu dia masih lagi lemah. Kenapa dia yang menyerang dulu? Dan yang ketiga, bila akan berakhir dan kalaupun berakhir katanya, apa keuntungan pada kami? Tak ada apa-apa. Hanya mereka yang untung, kami tak ada apa-apa. Cuma doa habis air liur sahaja. Sedikit komen dari Ustaz, silakan. Ya, ada 3 soalan tu. 3 soalan. Oh, banyaklah. Saya Al-Amin Ustaz. saya nak simpul. Okay. Saya nak bagi maksudnya 3 soalan tu kita rangkumkan. Kita rangkumkan kan. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Sebenarnya orang Islam dia takkan memulakan berbenda mana peperangan so maksudnya dia akan hantar surat, maknanya berdamai dulu, pertahankan diri dulu dan sebagainya. Cuba tengok orang Yahudi pernah duduk dekat Parsi, tanah orang Islam. Tak ada apa-apa pun. Orang Yahudi ketika dihalau daripada bangsa-bangsa Spanyol, daripada bangsa Slavik, Rusia, duduk di Bukhara, di tanah Islam, di Palestin. Dan permulaan ketika dekat Palestin pun orang Utsmaniyah yang baiklah tak perlu duduk lah. Kau kena halau daripada Jerman, kena bunuh kat Jerman. Duduk kat kami. Baiknya orang Islam, tak cerita dia. Kan? Tapi kalau apabila maknanya sebab kita ada adab sebenarnya. Orang Islam ni the base dia adab. Apa-apa pun kita ada konsep adab tu sebenarnya. Islam tu Muslim, orang Muslim, ada orang Muslim tak beradab sama juga. Tapi base dia kalau balik pada Islam dia ada adab tu. Adab tu yang menyebabkan kita akan hormat sesama manusia dan sebagainya. Okey, jadi maknanya apabila tiba-tiba katakan kita maksudnya diceritakan bahawa tidak apa di sudut adab tu tidak macam kita yang kena serang, kena rampas dan sebagainya. Orang tak boleh nak marah lah kenapa ada respon untuk kita membalas dia. Dan orang tak tengok maksudnya kenapa respon itu. Orang tengok respon kau jahat mana kita kena tengok the whole cerita dia macam mana. Contoh gini lah katakan hari ni satu orang datang kat ustaz kan, maki-maki ustaz pun sabar, maki-maki ustaz, kemudian buat benda-benda tak maknanya menyakitkan ustaz sabar. Sekali-sekali ustaz marah, adakah kita boleh cakap ustaz tu tak gunalah, marah-marah kerja. Dia bukan marah-marah, dia telah sabar 100 kali ganda sebenarnya. Dan dia respon tu sangat sikit dengan apa yang telah dikena sebenarnya. Dan kita kata, jahat ni, kau marah-marah kenapa? Kau kena terima je lah. Dia dah 100 kali terima dah, 100 kali ganda sebenarnya. Itu yang berlaku kat masyarakat Palestin. Jadi orang Barat, sebenarnya orang Barat tengok macam itu. Apa nak melawan pula ni kan? Orang Barat tengok macam tu. Dia kena tengok seluruh sejarah sebenarnya. Kan? Kita juga kena faham dan tengok seluruh sejarah itu. Jangan terpedaya dengan gaya pemikiran orang-orang yang maknanya tak nampak benda tu apa isu dia sebenar. Wallahualam. Subhanallah, itu dia 3 jawapan sebentar tadi untuk 3 persoalan yang saya ajukan Ustaz rangkumkan kepada kita supaya kita dah faham berkenaan dengan sebenarnya apa yang berlaku di sana dan bukan kita yang menyerang tetapi itu kesabaran hasil daripada 100 kali ganda sabar maka dilepaskan pada ketika ini. Dan Ustaz, hari ini kita memandang Palestin adalah penguat semangat kita, penguat semangat kita, dan juga satu benda yang patut kita belajar adalah kesabaran, ketenangan dan menghadapi dalam keadaan redha berkat daripada doa setiap orang Islam. Ustaz, mungkin kita boleh tutup dengan doa pada ketika ini untuk sama-sama kita memberkati majlis kita, khususnya doa buat Palestin. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah segala urusan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah saudara-saudara kami yang berada di Palestin, ya Allah. Berikan ketabahan kepada mereka dan kepada kami, ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka dan kepada kami, ya Allah. Berikan bantuan-Mu kepada mereka dan kepada kami, ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fil Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fil Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fil Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin untuk perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang ikut setia bersama dengan kita mengikuti perbincangan, dan terus kita mendoakan Palestin, moga semuanya berada dalam keadaan baik belaka insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom sama-sama kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Salam, bertemu lagi.